Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 2 KSSR Semakan Sains. Hari ini kita nak masuk muka surat 43 berkenaan dengan tajuk Kami Serupa, Kami Berbeza. Apa yang serupa ni? Apa yang berbeza ni? Sebelum ni kita belajar berkenaan dengan cara haiwan membiak kan. Ada yang melahirkan anak, ada yang bertelur, lepas tu bertelur banyak, bertelur sikit kan. Hari ni kita nak tahu pula apa yang serupa, apa yang berbeza. Apa benda tu? Jom kita lihat pada muka surat 43 ini. Okey, tengok gambar induk dan anak. Okey, induk dan anak. Induk ni maksudnya mak dia lah. Okey, yang melahirkan anak tu. Tu anak dia nampak bawah. Comel aja kan. Anak beruang menyerupai induknya. Ibu dia lah. Contohnya, badannya berbulu tebal. Ke sama? Cuma kecil je kan. Badak air, harimau dan belalang juga mempunyai anak yang sama seperti induk dia. Nampak tu, badak air ke sama, blue hippo, hippopotamus kan. Harimau nampak sama, comelnya, warna dia cantik dan juga belalang. Okey, dia sama dengan anak dia kecil pun sama macam dia. Sebutkan haiwan lain yang serupa dengan induknya. Apa lagi? Ayam lah kan. Ayam tu masa kecil dengan besar dia sama, walaupun ayam tu warna kuning kan, tapi bentuk dia samalah dengan ayam besar. Lagi kucing. Kucing pun sama, serupa dengan induk dia. Lahir-lahir terus sama macam muka dia kan. Kalau contoh buaya pun bertelur, keluar-keluar samalah muka macam buaya juga, cuma buaya kecil kan. Banyak lagi haiwan Jadi nota guru, induk juga bermaksud ibu atau bapa haiwan dan bapa haiwan. Tu saya kata tadi. Alright, jom kita sambung. Okey, ada anak haiwan lain yang tidak menyerupai induknya. Contohnya kumbang kura-kura dan rama-rama. Apa benda kumbang kura-kura ni? Jom kita pernah nampak kan? Yang itulah ladybird. Ini anak kumbang kura-kura yang dinamai sebagai larva. Anak kumbang kura-kura tidak menyerupai induk dia. Nampak dia tengok tu kecil tu. Dia nama dia larva. Dia tak sama dengan induk dia. Masa dia lahir, dia tak jadi terus kumbang kura-kura. Dia jadi larva dulu. Ini pula larva rama-rama. Okey, larva rama-rama juga dipanggil beluncas. Beluncas tidak sama seperti rama-rama. Maksudnya rama-rama ni dia masa lahir anak dia bukannya rama-rama, dia beluncas dulu. Ni contohnya larva untuk kumbang kura-kura kan lain untuk dia. Dia tak macam kumbang, macam semut sikit kan. Okey. Yang ini nampak beluncas. Dia beluncas, dia bukannya rama-rama. Ni bila dah besar. Kumbang kura-kura bila dah besar jadi macam ni. Rama-rama pun bila dah besar jadi macam ni. Nampak? Dia punya beluncas tu dah hilang, dah jadi rama-rama, dah ada kepak dah. Jadi dia tak sama. Bila dia menetas saja, dia jadi haiwan lain dulu. Dia jadi beluncas dulu. Tu baru jadi rama-rama. Kan? Okey. Apakah ciri-ciri anak haiwan yang tidak serupa dengan induknya? Ni maksudnya dia cuba tengok. Ada nak tengok apa yang tak sama. Contohnya, kalau belalang tadi, dia tak ada kepak. Anak dia tak ada kepak, dia ada kepak. Contohlah kan. Tu contoh yang tidak serupa lah. Okey. Ada anak haiwan yang serupa ataupun menyerupai induknya. Ada juga anak haiwan yang tidak menyerupai induknya. Ada yang sama, ada yang tak sama lah. Jadi nota guru, kita hidup kumbang kura-kura boleh dilayari pada laman web. Tu, siapa nak tengok, boleh tengok dekat laman web tu. Bolehlah search kat internet, kat YouTube. Alright. Mari kita sambung lagi. Okay, kitar hidup haiwan. Ada berkaitlah dengan tadi Haiwan yang bertelur akan mengalami perubahan tumbesaran daripada peringkat telur sehingga peringkat dewasa. Peringkat perubahan ini berlaku dalam kitar hidup haiwan. Okey. Hai, saya Katak. Mari lihat perubahan tumbesaran saya. Katak ni adalah haiwan yang sentiasa istimewa bila kita belajar tentang haiwan tau. Okey, contohnya macam ni lah. Masa dia lahir, tengok. Bermula daripada telur, saya berubah menjadi berudu. Masa mula-mula dia telur, kemudian dia jadi berudu. Dia bukannya jadi katak dulu. Dia macam ikan tau. Kalau nampak kat longkang tu macam ikan-ikan kecil tu sebenarnya berudu. Katak punya telur jadi berudu. Nampak ni macam ni kan. Kemudian saya menjadi anak katak. Tiba-tiba nanti berudu tu ekor dia ada lagi. Dah tu tumbuh kaki, tumbuh tangan jadi anak katak. Kemudian barulah dia jadi katak dewasa. Kemudian akhirnya saya menjadi katak dewasa. Lepas tu katak dewasa pun bertelur lagi. Jadi dia berkitar-kitar. Kitar-kitar ni namanya kitar hidup. Kitar hidup. Dari segi katak lah. Kita hidup katak. Okey. Jom kita lihat. Cikgu dia kata, rekodkan kita hidup katak di dalam buku latihan sains. Okey, jadi awak boleh buat lah kalau nak buat. Okey, dengan cikgu awak. Alright.
salin je benda tu pun boleh kan, kalau cikgu awak suruh. Okey. Bagaimanakah pula kita hidup bagi haiwan yang melahirkan anak? Haiwan yang melahirkan anak ni selalunya memang sama je muka anak dia dengan muka dia. Kita tengok anak lembu. Mula-mula anak lembu yang baru lahir, kemudian jadi anak lembu, lepas tu jadi lembu dewasa. Sangat mudah, sama je kan. Catatkan kita hidup lembu, tulis je lah. Buat gambar ni, lukis balik semula. Ataupun nak tulis hurufnya pun tak apa. Anak lembu baru lahir, anak lembu dan lembu dewasa. Simple saja bagi kita hidup yang melahirkan anak. Kemudian lembu dewasa ni beranak lagi. Ada anak lembu jadi anak lembu lagi. Jadi lembu dewasa tu beranak lagi. Anak lembu baru lahir, anak lembu pun jadi lembu dewasa. Macam tu je lah kita hidup dia. Jadi jom kita pergi kepada saya uji. Ni kita boleh buat sama-sama. Awak boleh buat kat rumah. Okay. Saya uji membuat carta kitar hidup kupu-kupu. Alat dan bahan: pinggan kertas, gam, pen berwarna, komputer, gunting, talian internet dan juga kertas. Setiap kali ada barang tajam tulis awas. Gunting, awas. Dia hati-hati nak gunting ya. Okay, aktiviti ini adalah aktiviti berkumpulan. Langkah-langkah dia, tonton dan perhatikan video kitar hidup kupu-kupu di internet. Awak boleh cari kat internet. Okay, gunakan enjin carian seperti YouTube. Tu typekan perkataan kitar hidup kupu-kupu, banyak keluar. Awak nak tengok yang banyak lagi, awak type bahasa Inggeris. Kan? Butterfly gitu kan. Okay, kitar hidup lah. Kemudian lakarkan gambar setiap peringkat pembesaran kupu-kupu di atas kertas. Awak kena lukis sendiri. Lukis gambar kita hidup kupu-kupu tu. Kemudian warnakan gambar setiap peringkat pembesaran kupu-kupu tu. Warnakan. Awak dah lukis, awak warnakan. Awak jangan gunting, jangan tampal dulu. Ingat, ni adalah satu kemahiran. Bila awak nak buat benda macam dalam gambar ni, awak jangan lukis dulu, lepas tu awak gunting, awak tampal baru awak warna. Jangan. Sebab nanti bila awak nak warna, nanti dia dah basah-basah kena gam tau. Jadi awak dah lukis dulu, lepas tu awak warnakan dulu siap-siap, lepas tu last sekali baru awak gunting. Bila dia gunting baru awak tampal pada pinggan kertas macam ni. Ingat, lukis, warnakan lawa-lawa, baru gunting. Lepas gunting barulah awak tampal. Biasa kadang-kadang murid-murid ini dia tersilap. Dipotong dulu gambar lepas lukis tu, lepas tu dia tampal, lepas tu dia baru warna. Nanti habis nanti koyak kertas tu. Okay, kemudian labelkan peringkat pembesaran kupu-kupu. Tu label telur, larva, pupa, kupu-kupu, dan kita buat anak panah lah. Nak nampakkan dia punya kita hidup, kita buat anak panah macam ni. Okay, ke cantik tu. Kalau saya tak bawa warna hijau ni, nampak hijau semua. Kalau saya akan bawa warna kuning. Lawa sikit nampak kan. Adalah beza antara daun tu dengan pinggan belakang tu kan. Jadi terpulang pada kumpulan awak nak buat macam mana. Okay, jadi soalan kat sini, sebutkan peringkat pembesaran dalam kita hidup kupu-kupu. Yang pertama, jadi peringkat pembesaran dia yang pertama adalah telur. Kemudian jadi larva. Okay, telur kemudian larva. Kemudian larva tu pula beluncas lah. Kemudian jadi pupa, P-U-P-A, pupa. Kemudian jadilah kupu-kupu ataupun rama-rama. Okay, inilah kita hidup kupu-kupu atau rama-rama tersebut. Jadi senang sangat soalan dia untuk kali ni. Okay. Jadi tanpa membuang masa, jom kita sambung lagi dengan muka surat seterusnya, muka surat 47. Ada rekreasi sains dekat sini. Apa itu rekreasi sains? Ini adalah kebat. Jadi namanya diorama haiwan. Jadi diorama haiwan ni, cikgu awak akan suruh awak hasilkan diorama ibu dan anak haiwan menggunakan bahan-bahan berikut. Diorama ni dia macam benda maujud tau. Dia muncul macam timbul-timbul lah senang kata. Jadi awak kena ada kotak, kena ada pensel warna dan kena ada kad. Okay, jadi awak akan lukis gambar tu dekat kad tau. Lukis gambar haiwan kat kad, awak warnakan, awak lukis dulu. Kemudian awak awak warnakan, kemudian baru awak potong. Lepas potong awak dirikan dia. Bawahnya tu awak dirikan jadi macam ni. Nanti nampak daripada luar macam 3D, macam banyak, macam hidup lah, macam kembung lah kan, macam nampak macam wujud lah. Tapi dia sebenarnya selai saja. Tengok dari depan nampak macam 3D, tapi sebenarnya dari tepi sebenarnya dia selai-selai saja. Jadi sangat menarik diorama ni. Dan biasanya cikgu awak kalau kat sekolah mungkin dia buat pertandingan kot, ataupun kalau cikgu awak tak buat kat sekolah, awak nak buat, awak boleh buat kat rumah. Okay, menarik. Awak jadikan sebagai perhiasan rumah awak. Alright, okay. Jadi tanpa membuang masa, mari kita review balik semua yang kita belajar untuk bab haiwan ni. Okay, jadi kat sini ada saya ingat. Okay, jadi cara haiwan membiak, mula-mula kita belajar, ingat balik semula. Okay, cara haiwan membiak terbagi kepada dua, iaitu bertelur dan juga melahirkan anak. Okay, jadi haiwan yang bertelur, kita bagikan kepada dua peringkat, iaitu bertelur banyak dan bertelur sedikit. Ingat, bertelur sedikit bukannya satu sebiji je. Kadang-kadang dia bertelur beberapa. Tak semestinya satu. Kadang dia bertelur 5, 6, 7.
Kalau telur banyak tu memang berlambak telur dia. Macam telur katak, telur penyu kan, banyak kan. Jadi contoh haiwannya adalah kupu-kupu, buaya, ikan, katak, kura-kura dan semut. Yang bertelur sedikit pula ayam. Nampak, ayam tu bertelur dalam 6-7 biji, tapi dikira sebagai sedikit lah. Okay, angsa, burung dan juga penguin. Jadi yang melahirkan anak pula, yang melahirkan anak ada yang banyak dan juga ada yang sedikit. Biasanya untuk yang melahirkan anak ni, kalau sedikit tu mesti satu je, ataupun dua, satu, dua, tiga gitu je lah. Dia tak macam bertelur. Kalau bertelur sampai 7 pun dikira banyak, kira sikit. Okay, kalau melahirkan anak, kalau contoh 7 tu dah kira banyak lah. Okay. Contohnya macam kucing, anak dia kadang-kadang sampai 6 kan, atau 4. Banyak lah tu. Kalau melahirkan anak, kalau sikit tu macam 1, 2 tu saja. Jadi contoh haiwan melahirkan anak yang banyak ialah kucing, arnab, landak dan juga serigala. Okay. Jadi haiwan yang melahirkan anak sedikit biasanya panda, gajah, tenggiling dan ikan lumba-lumba. Okay. Yang kedua, kita juga menyentuh berkenaan bab ni tentang anak yang serupa dengan induknya. Induk tu maksudnya ibu dia lah. Okay, yang pertama, lembu. Kan anak dia kecil sama yang besar, pada air, harimau, belalang dan juga beruang. Di masa kecil tu, dia lahir dia tu jadi macam belalang kan. Kalau tengok anak belalang kecil comel dia, tapi bentuk dia sama macam belalang betul. Begitu juga dengan beruang lah dan sebagainya. Jadi yang ketiga, anak yang tidak serupa dengan induk dia pula, katak lah. Katak tu lahir jadi berudu dulu. Betul, barulah dia berevolusi jadi katak. Rama-rama pun sama. Rama-rama mula-mula jadi ulat dulu, ulat beluncas. Kemudian barulah dia jadi rama-rama. Nyamuk pun mula-mula dia jadi apa? Dia jadi macam lava tu kan. Kemudian barulah dia jadi nyamuk. Kemudian kumbang kura-kura pun sama. Dia bukannya kecil-kecil jadi kumbang, dia jadi binatang lain dulu, barulah dia jadi kumbang, yang macam kita belajar sebelum ini. Jadi seterusnya kita lihat contoh kita hidup. Kita hidup tu maksudnya proses perjalanan kehidupan dia lah. Okay, contoh macam yang pertama, katak telur dia jadi berudu, berudu jadi anak katak, kemudian jadilah katak dewasa. Dan untuk lembu contohnya, haiwan yang melahirkan anak, lembu kecil, anak lembu kan lebih kurang sama je kan. Kemudian jadi lembu dewasa, kemudian jadi anak lembu baru lahir. Dia mula dengan anak lembu baru lahir lah. Anak lembu baru lahir jadi anak lembu, kemudian jadi lembu dewasa. Lembu ni kalau beranak pun anak dia lagi besar daripada baby kita. Kalau tengok gajah, kalau melahirkan anak, gajah punya anak dia punya besar macam bapak kita mengangkat. Maksudnya dia punya besar tu, walaupun dia anak tapi dia besar gila. Okay. Jadi jom kita sambung. Okay, tak buang masa lagi. Okay, nantilah pada kelas akan datang kita akan video akan datang saya akan sambung dengan buku surat ni. Buku surat seterusnya iaitu saya jawab. Okay, kat sini kalau anda nak tahu apa jawapan sebelum kita masuk ke unit yang kelima, jadi kita nak tahu apa soalan latihan yang cikgu awak bagi. Kalau cikgu awak ada buat kat rumah, nak tahu pasal soalan saya jawab ni, nak tahu jawapan dia apa, nanti kita bincang sama-sama pada video seterusnya. Okay, itu saja daripada saya. Jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.